Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Fira Syazik Firas. Kisah yang bertajuk Usikan. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim. Bergema bacaan Iqra dari anak-anak yang datang belajar mengaji di rumah Haji Syukri. Sejuk hati memandang wajah comel anak-anak syurga yang rata-rata berumur lebih kurang 5 ke 12 tahun. Isteri Haji Syukri, Hajah Aminah juga turut serta mengajar anak-anak itu. Lepas mengaji, semua terus pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan singgah di mana-mana lagi. Risau mak dan ayah kamu semua nanti kalau kamu semua lewat pulang. Lagi pula sekarang ni telah heboh dikatakan makhluk yang merupa seorang perempuan mengganggu penduduk sekitar. Terus pulang ke rumah masing-masing tau. Begitulah pesan Haji Syukri kepada anak-anak didiknya apabila selesai belajar mengaji. Aiman, Lokman, Haziq dan Yusof juga ya. Kamu semua temankan adik-adik yang kecil hingga sampai ke rumah. Jangan pula kamu berempat yang mengusik adik-adik. Ingat tu, kalau ada apa-apa, baca Ayatul Kursi dan 3 Kul. Bersungguh Haji Syukri berpesan pada anak-anak didiknya. Baiklah Ayah Haji, balas Aiman, Lokman, Haziq dan Yusof serentak. Selepas semua anak-anak itu bersalaman dan mencium tangan guru mereka, seorang demi seorang menuruni tangga rumah yang dibuat dari kayu cengal. Sememangnya, rumah kayu yang sederhana besar itu amat kukuh sekali buatannya, walaupun telah setengah abad usianya. Di rumah itulah Haji Syukri dilahirkan. Haji Syukri adalah anak jati kampung Ketapang. Di atas rumah itu juga anak-anaknya seramai 6 orang dilahirkan. Semua anak-anak Haji Syukri telah pun mempunyai keluarga sendiri dan tinggal di bandar. Masing-masing mempunyai kerjaya yang baik. Kerap kali juga mereka akan pulang ke kampung menjenguk Haji Syukri dan Hajah Aminah. Setelah selamat menghantar adik-adik yang kecil pulang ke rumah masing-masing, barulah Aiman, Lokman, Haziq dan Yusof pulang ke rumah. Sementara keempat mereka telah tinggal berdekatan. Mereka berempat berkawan baik dari kecil lagi. Malahan ibu dan ayah mereka juga berkawan baik. Korang, jom kita singgah kedai Uncle Mutu jap. Aku nak beli barang lah. Lokman memecah kesunyian. Kan tadi ayah Haji dah pesan terus pulang ke rumah. Jangan singgah mana-mana. Haziq memberi peringatan. Alah, sekejap je, bukan lama pun. Lagipun aku nak belanja korang jajan dengan air kotak ni. Korang nak tak? Kalau tak nak air kotak, jomlah kita balik. Lokman memancing perhatian kawan-kawannya. Aku okey je. Tapi lepas beli kat kedai Uncle Mutu terus balik ya. Haziq bersuara, diikuti anggukan tanda setuju dari yang lain. Mereka harus berjalan setengah kilometer untuk sampai ke kedai. Itulah satu-satunya kedai runcit yang ada di kampung Ketapang. Kerana itulah, kedai runcit Mutu menjadi perhatian penduduk kampung dari yang kecil, muda hinggalah yang tua. Sesampai mereka di kedai, kelihatan Mutu sedang berkemas-kemas untuk menutup pintu premisnya. Ayoyo, sudah malam pun kamu semua belum balik rumah lagi kah? Mutu
menyoal anak-anak yang telah dianggap sebagai anak-anaknya sendiri. "Belum lagi, Uncle. Kami semua baru balik mengaji," Yusuf bersuara. "Oh, belajar mengaji di rumah Haji Syukri kah? Bagus, bagus. Itu Haji banyak baik punya orang." Sememangnya, seluruh penduduk di kampung Ketapang dan sekitarnya kenal akan Haji Syukri dan Haja Aminah. Kedua mereka adalah orang lama di kampung tu. Mereka juga telah lama mengajar anak-anak yang ingin belajar mengaji di kampung itu. Setelah membeli jajan dan air kotak, mereka terus pulang ke rumah. "Terus balik, jangan berhenti mana-mana lagi ya. Sekarang semua orang takut mau balik lewat. Itu kakak cantik ada kacau," Mutu mengingatkan anak-anak itu. Bimbang juga dia akan keselamatan mereka. "Okey, Uncle Mutu," balas mereka serentak. Sambil berjalan, masing-masing makan dan minum jajan dan air kotak. Sesampai di simpang jalan untuk masuk ke lorong rumah mereka, "Aduh, selipar aku putus lah. Ih, kat sini pula dia nak buat hal," Haziq memberitahu sambil disambut gelak ketawa dari mereka yang lain. "Minta beli yang barulah tu. Minggu lepas aku ke bandar dengan ayah aku. Aku lihat kat kedai asing ada jual selipar Transformers lah. Memang bergaya betul. Kau suruhlah ayah kau belikan, Haziq," kata Yusuf. Tengoklah nanti kalau ayah aku nak belikan. Kalau tak, jawabnya pakai selipar Jepun RM3 kat kedai Uncle Mutu je lah," jawapan Haziq membuatkan mereka semua tidak kering gusi ketawa. Di kiri kanan lorong menuju ke rumah mereka dipenuhi kebun getah dan semak samun. Tiada rumah penduduk di kiri kanan lorong. Sememangnya, di kiri dan kanan sepanjang jalan adalah tanah kebun kepunyaan penduduk kampung. Hanya 10 minit lagi perjalanan untuk sampai ke rumah masing-masing. Walaupun lampu jalan ada disediakan, namun ada di antara lampu-lampu itu sudah rosak dan tidak dibaiki sekian lama. Suasana senyap sunyi menyelubungi. Masing-masing melayan perasaan sendiri. Bunyi cengkerik dan riang-riang sahut menyahut seakan berpesta. Korang nampak tak apa yang aku nampak?" Yusuf yang berjalan di hadapan berhenti mendadak. Semua mata tertumpu pada arah yang ditunjuk oleh Yusuf. Di bawah tiang lampu yang lampunya tidak lagi berfungsi, berdiri seorang perempuan berbaju kurung kuning dan di tangannya seperti membawa sesuatu. "Alah, oranglah tu. Apa nak ditakutkan? Mungkin dia kerja malam kot, atau dia tengah tunggu bas ke. Mana kita tahu kan?" Haziq meyakinkan yang lain. Haziq memberanikan diri melintas di sebelah kanan jalan dan terus berjalan ke hadapan. Perbuatannya diikuti oleh kawan-kawannya yang lain. Mereka terus berjalan berhimpit-himpit. Setelah betul-betul berada bertentangan dengan perempuan itu, langkah mereka terhenti tiba-tiba. Jelas, di sebelah jalan sana berdiri seorang perempuan berbaju kurung kuning. Tetapi yang mengerikan mereka adalah perempuan itu tidak berkepala. Di leher yang terpenggal, darah pekat membuak-buak keluar membasahi baju kurung kuningnya hingga lencun. Kedua-dua tangannya pula memegang erat kepalanya. Apabila melihat anak-anak itu betul-betul sampai di seberang jalan bertentangan dengannya, perempuan itu melemparkan kepalanya ke arah mereka. Bergolek-golek kepala itu di atas jalan sebelum terlanggar kaki Haziq, Lokman, Yusuf dan Aiman. Serentak menjerit dan lari dari situ dengan laju sehingga seperti lipas kudung.
hilang semua pesanan ayah Haji Tok Guru mengaji mereka. Lari, lari. Tolong, hantu. Haziq merasa kedua lututnya longgar tidak bertulang sebelum rebah terdengar oleh jeritan kawan-kawannya yang lain bersama hilayan suara seorang perempuan. Pasti mereka telah lari lintang pukang meninggalkan seorang diri. Pada esoknya, gempar seluruh kampung Ketapang bahawa Haziq dan kawan-kawannya dikejar Pontianak. Haziq bernasib baik kerana dijumpai pengsan oleh penduduk kampung yang melalui jalan itu. Keempat mereka mengalami demam panas kerana terlalu terkejut dan takut dengan apa yang terjadi. Menggeleng kepala Haji Syukri semasa melawat anak-anak didiknya itu. Kesal sungguh dia dengan apa yang berlaku. Telah diajar dan dipesan acap kali ayat-ayat Al-Quran adalah pendinding segala mara bahaya dari syaitan yang direjam dan iblis laknatullah. Ayat Al-Quran juga pelindung dari segala kejahatan yang datang dari haiwan ganas dan berbisa juga dari ancaman manusia itu sendiri. Selepas kejadian yang menakutkan dan menyeramkan itu, penduduk kampung bergotong royong membersihkan kawasan semak samun yang terbiar. Lampu-lampu jalan yang rosak juga dibaik pulih agar jalan-jalan di kampung itu sentiasa terang di waktu malam. Surau kampung yang dulu hanya sedikit jemaahnya, kini telah ramai memenuhi saf. Di malam hari juga telah ada rukun tetangga yang meronda mengikut giliran. Dan yang paling menggembirakan, setiap Khamis malam Jumaat akan diadakan bacaan Yasin di surau. Kejadian seram diusik makhluk yang bernama Pontianak itu juga tidak berulang lagi. Setelah ustaz-ustaz yang arif tentang hal ini dipanggil bertujuan menghalau makhluk-makhluk tersebut. Kini semuanya telah aman. Alhamdulillah. Segala syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian karya daripada Firas Syaziq Firas. Terima kasih Brother Fai. Peace no war.